A dengan B tu adalah pemalar. Soalan minta ungkapkan persamaan ini dalam bentuk linear. Hari tu cikgu ada ajar awak cara yang senang iaitu dengan kita twist kan. Kita terbalikkan atas turun bawah, bawah turun atas, itulah. Okey. Tapi diingatkan, ingatan penting. Kalau awak nak pakai tu, dia mesti dalam bentuk A per B sama dengan C per D. Baru awak boleh terbalikkan. Okey, kalau A per B sama dengan C per D, maksudnya diorang tu dalam bentuk pecahan tunggal, baru boleh kita terbalikkan. Kalau sekarang ni masalah dia bukan pecahan tunggal. Okey, masalah dia ni B per X dengan 6 ni dia tak masuk sekali, dia tak masuk dalam satu pecahan tunggal. Ni kan, A per Y sama dengan B per X tambah 6. Mereka ni bukan pecahan tunggal. Ini je pecahan, ini tak pecahan. So dia ada dua pecahan, jadi tak boleh guna kaedah terbalik. Ulang lagi sekali ya, tak boleh guna kaedah terbalik. Sebab apa? Mereka bukan pecahan tunggal. Kalau awak nak guna kaedah terbalik tu, awak kena gabungkan dia dalam satu pecahan. Maksudnya apa? Kalau kita ada A per Y sama dengan B per X, awak kena gabungkan dia dalam satu pecahan. 6 ni awak kena darab dengan X per X. Tak ada per ni. Okey, 6 ni mana dah? A per Y mesti sama dengan B per X tambah 6. 6 ni kena darab dengan X per X. Biar samakan pembawah X dengan X. Cikgu. Apa dia? Cik, skrin tu tak ada. Mangsa banjir di Sabah meningkat pada 4. Okey, so bila macam ni awak dah buat ni, okey, so kita gabungkan dia akan jadi A per Y sama dengan B tambah 6X. Semua ni per X. Baru awak boleh terbalikkan. Faham ke? Baru awak boleh terbalikkan. Jadi Y per A sama dengan X per B tambah X per B pula. X sama dengan X per semua ni B tambah 6X. Yang ni baru kita boleh guna kaedah terbalik-terbalik tu. Okey? Kenapa boleh terbalik? Sebab mereka dah duduk dalam pecahan tunggal. Okey, so untuk jawab soalan ni, kita tak boleh guna kaedah ni, terbalik-terbalik ni. Kita tengok kat sini, kita ada A per Y. A per Y, saya guna pen color lain lah. Ni hijau. Belum tu saya padam dulu. Kita ada A per Y sama dengan B per X tambah C. Okay, sekarang ni tambah C ke tambah 6? Tambah 6. Okay, sekarang ni kita nak jadikan dia sebagai Y sama dengan MX tambah C. So, saya cuma alihkan A je. So, dia akan jadi 1 per Y sama dengan A ni saya bawa pergi sebelah, dia jadi bahagi dengan A. So, B per A darab dengan 1 per X tambah 6 per A. Kenapa buat macam ni? Sebab B bahagi dengan A. Lepas tu saya asingkan dengan X. Supaya saya boleh compare. Saya nak compare apa? Saya nak compare Y sama dengan ambil pen color lain. Y sama dengan MX tambah C. Okay, so bila saya buat macam ni, so saya akan dapat dia minta apa? Cari nilai A dan B jika kecerunan, dia kata kecerunan dan pintasan Y adalah 1/3. So ini adalah kecerunan 1/3. Dia punya pintasan iaitu C dia adalah 2. Jadi kita tinggal compare je lah. So kita akan dapat dia punya M, kecerunan dia adalah B per A. So B per A sama dengan kecerunan iaitu
1/3. Satu lagi dia bagi pula 6/A. 6/A tu sama dengan 2. Jadi bawa A naik atas, 2 turun bawah, so kita akan dapat A sama dengan 3. So kalau A sama dengan 3, B sama dengan 1 lah. Macam ni, A 3, so B 1. Okay, so ini adalah muka surat 5. Ada soalan nak tanya? Okay, kita nak masuk aplikasi Ini adalah contoh-contoh soalan lah kalau periksa macam inilah soalan keluar. Uji kendiri 6.2. Ni kita nak uji sama ada kita faham ke tidak tajuk ni. Dia kata tukarkan setiap yang berikut kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya A dengan B tu AX tambah BY sama dengan PXY, satu lagi HY tolak K per X sama dengan X. Mereka ini bukanlah mempunyai hubungan linear. Mereka ni semua tidak linear. Tak linear. Okey, kerja kita apa? Kita nak tukar daripada tak linear, tukar kepada linear. Tukar kepada linear, apa nak buat? Okey, tukar kepada yang linear mesti tahu M, mesti tahu dia punya C. Lepas tu kita jadikan Y sama MX tambah C. Okey, so dalam kes ni macam mana nak MX C ni? Alright, so awak tengok AX tambah BY sama dengan PXY. So, kita kena biasakan yang ada huruf Y, semua kena letak dekat belah kiri. Yang ada huruf X letak kat belah kanan. Okay. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat BY. Okay. BY letak belah kiri. AX tu, AX saya akan pindahkan. AX ni pindahkan. Okay. So yang ini kita bawa masuk sini. So kita akan dapat BY tolak PXY sama dengan negatif AX. Okay, ni soalan 1A. Alright, sekarang ni nampak ada Y, ada Y. So saya faktorkan, letak Y kat luar. Dalam ni tinggal B tolak PX sama dengan negatif AX. Okay. Seterusnya saya nak bawa ni yang dalam kurungan ni pergi sebelah, dia jadi bahagi. So Y sama dengan negatif AX perkan semua tu dengan B tolak PX. Okay. Yang ini akan jadi problem sebab apa? Sebab mereka ini okay, atas ada X, bawah pun ada X. So tak boleh. Okay, so kita terbalikkan dia. Ni saya jadikan dia per 1. Saya terbalikkan. Kenapa saya boleh terbalikkan? Sebab kedua-dua mereka ni dalam bentuk pecahan tunggal. Awak faham tak pecahan tunggal? Dan tunggal maksudnya diorang ni semua kat belah kanan ni ada satu pecahan. Yang ni pun ada satu pecahan. Baru kita boleh terbalikkan. Bila saya terbalikkan, saya akan dapat 1 per Y. Hilang. Okay. 1 per Y sama dengan B tolak PX per negatif AX. So kita akan dapat 1 per Y sama dengan negatif B per A. X kat bawah kan? So X tu saya asingkan letak kat sini. Jadi 1 per X supaya nampak ni X yang berlainan. Sekejap ada orang nak masuk, saya kena accept juga. Okey, seterusnya kita nampak kat situ. Ni B saya perkan dengan negatif AX. Sekarang yang sebelah PX ni pun kena perkan negatif AX. Negatif dengan negatif so dia akan jadi positif. So tambah B per A. X bagaimana? X ni dengan X ni saya dah potong. Okay, so dia jadi hilang. So jadi macam ni.
So bila kita dapat ni, kita dah buat dia dalam bentuk Y sama MX tambah C. Faham tak? Okay, yang mana dia punya Y adalah 1 per Y, dia punya X adalah 1 per X, dia punya M negatif B per A, dia punya C P per A. Okay, saya tunggu sampai 10 saat. Kalau tak ada orang tanya soalan, saya akan move kepada soalan seterusnya. Okey, tak ada orang tanya soalan. So, soalan 1B tu awak buat sendiri Kita pergi soalan nombor 2. Okey, terangkan bagaimana graf garis lurus dapat dilukis daripada Y per X kuasa 2 sama dengan H per X tambah KX. Okey, dengan keadaan H dan K adalah pemalar. Okey, so awak nampak kat sini kita ada Y per X kuasa 2. Okay, Y per X kuasa 2. Dia ada per X, dia ada dengan X. So kita kena hilangkan salah satu dari kat belah kanan ni, kita kena hilangkan dia punya X. So lagi senang adalah dengan kita darab. Darab apa? Darab dengan X. Okay, kalau kita darab dengan X, so kita akan hilangkan X dekat bawah H ni. Okay, so kita akan darab. Kita akan dapat Y per X. Kuasa 2 tu dah hilang sebab kita dah darab. Per H. Ni sama dengan H tambah KX kuasa 2. Okay, kalau saya susun saya akan dapat Y per X sama dengan KX kuasa 2 tambah H. Okay, so kalau tidak kata terangkan bagaimana nak lukis. So kita katalah kita akan lukis dia. Okay, yang ini dia punya part CY adalah Y per X. Dia punya part CX adalah X kuasa 2. Okey, kemudian dia ada dia punya pintasan dia kat sini adalah H dan kecerunan dia dekat sini adalah K. Macam itulah cara dia kalau orang nak terangkan bagaimana nak lukis. So, lukis part C X sama dengan X kuasa 2. Part C Y sama dengan Y per X. Okay, K ialah kecerunan dan H ialah pintasan Y. Itu cara kita terangkan. Okay, semua okay ke? Ada yang nak respon? Ada yang nak bertanya? Saya tunggu dulu seminit. Okey, tak ada masalah. Kita pergi seterusnya, kita ada soalan nombor 3 dengan nombor 4. Okey, raja di bawah menunjukkan graf log 3Y melawan log 3X. Nilai X dan nilai Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan X kuasa 2N per dengan P dengan keadaan N dan P ialah pemalar. Okey, sekarang ni kita ada dia punya persamaan. Persamaan yang tak linear dia yang dia bagi yang ni. Ni persamaan tak linear. Ini adalah persamaan tak linear dia. Okey. Sekarang ni kita kena tukar kepada persamaan linear. Okey.
Macam mana kita nak buat? So first sekali awak nampak ni, okay, kita ada titik 3, 4, kemudian kita ada titik sini, ini titik C lah, iaitu kosong C. Yang ni 1. So maksudnya titik ni titik 1, kosong. Okay, so kalau kita macam biasa kita bila nak selesaikan ni kena cari M dengan C dia. So dia punya M adalah 4 tolak kosong per 3 tolak 1. So kita akan dapat 2. Okay, kemudian kalau kita nak cari C pula, so saya buat dia punya kecerunan dia, kita tak dengan 2. So dia punya C tolak kosong perkan dengan kosong tolak 1 akan dapat sama dengan 2. Okay, so C sama dengan apa? So C sama dengan negatif 2. Okay, kalau saya buat dia punya persamaan, kita akan dapat log 3y sama dengan 2 log 3x tambah negatif 2. So tambah negatif 2 maksudnya tolak 2. Macam tu Okey. Ini ikutkan persamaan yang kita dapat daripada lukisan graf. Daripada graf kita dapat macam ni. Okey. Tapi graf ni sebenarnya mewakili persamaan tak linear ni yang dia dah bagi kat kita sebelum ni. Ni secara apa nak kata, secara konsep dia, okey, dia bagi yang ni. Okey, yang ini kita dapat daripada graf. Jadi apa kita buat? Kita tukarkan y sama dengan x kuasa 2n per p ni dalam bentuk log. Okey, so kita akan dapat log 3y. Okey, sebabkan dia pakai log 3, so kita guna log 3 lah. Log 3y sama dengan log 3 x kuasa 2n. So 2n buat macam mana? 2n bawa ke depan. Ni 2n. Okey, sebabkan dia bahagi, so jadi tolak. Tolak log 3p. Log 3p. Okay. Okay, so sekarang ni kita pun mulakan comparison. Kita compare. Ini ada log y, ni pun ada log y. Ini ada log 3x, yang ni pun ada log 3x. Okay, so kita boleh compare lah kat situ. Okay, ni 2n, ini adalah 2. Kemudian kita ada negatif log 3p, ni pun negatif 2, tolak 2, tolak log 3p. Okey, so daripada situ kita boleh buat kita punya comparison ataupun kita boleh buat banding. Kita bandingkan apa? Dia punya 2n sama dengan 2. So n sama dengan 1. Okay. Seterusnya kita boleh banding log 3p sama dengan 2. Okay, jadi P sama apa? P sama dengan, ni asas 3, so 3 naik atas jadi asas 3. Yang 2 ni jadi kuasa 2. Okay, 3 kuasa 2 dapat apa? 3 kuasa 2 dapat 9. Kita dapat jawapan N sama dengan 1, P sama dengan 9. Sebab soalan minta cari berapakah nilai N dengan P. Cikgu, Ya. log 3P tu bukan negatif 2 ke? Mana? Log 3P tu? Ha. Okey, awak nampak tak dekat log 3P ada negatif juga kan? Ha. Okey. So kena darab je lah. Ya Kalau saya letak sini negatif, sini pun negatif kan? Log 3P dia ada negatif kan? Ha. Dekat 2 pun ada negatif juga kan? Tolak 2. Betul. Betul. Jadi kalau negatif dengan negatif, sebelum saya compare, saya hilangkan negatif tu. Saya ambil 2 je. Faham tak? So kalau negatif, bahagi dengan negatif jadi positif. Faham ke? Okey. Okay. Ada lagi soalan nak tanya?
Tak ada Okey, so soalan nombor 4. Hitung nilai P dan nilai Q. Dek, dah hati putih tu dek. Okey. Nombor 4 dia kata, Raja menunjukkan graf Y melawan X. Diketahui X dan Y dihubungkan oleh persamaan linear. Y per X sama dengan PX tambah Q. Dalam keadaan P dan Q adalah pemalar. Hitung nilai P dan nilai Q. Kau macam mana nak buat? Okey. Macam mana nak buat ni? Hitung nilai P dan nilai Q. Dia bagi kita X dengan Y. Dia bagi kita dua koordinat. 9 dengan 99. Satu lagi 3 dengan 24. Okey. Kita ada dia punya persamaan. Y per X sama dengan PX tambah Q. Okay, Y per X sama dengan PX tambah Q. Ini ni kita nak senang kita masukkan je dia punya ni. Ini apa? 9 dengan 99. So 9 tu apa? 9 tu dia punya X. 99 tu apa? 99 tu dia punya Y. Okay, ni apa? Ni pun X, yang ni pun Y. Okay, kalau awak masukkan dalam persamaan ni, okay, so first kali kita ambil titik yang pertama ni. Kalau kita masukkan, kita akan dapat 99 per 9 sama dengan P darab dengan 9, okay, tambah Q. Okay, kalau kita kecilkan, yang ni kita potong, kita akan dapat 11 sama dengan 9P tambah Q. Okay, satu lagi. Yang ni pula. So kalau kita buat 24 per 3 sama dengan 24 per 3 sama dengan P darab dengan X. X dia 3. Okay, lepas tu tambah dengan Q. So ni potong sini jadi 8. So kita akan dapat 8 sama dengan 3P tambah Q. Okay, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Okay, macam mana kita nak dapatkan nilai P dengan Q? Kita boleh guna persamaan serentak. Kita belajar masa form 1 dulu. Okay, so persamaan serentak macam mana nak buat? Cikgu pun tulis kat sini. Senang kan? Tulis kat sebelah sini. 9P tambah Q sama dengan 11. Satu lagi 3P tambah Q sama dengan 8. Okay, kita nak hilangkan apa? Kita hilangkan Q dah senang. So, persamaan atas dengan bawah ni kita kena buat apa? Kita tolakkan. 9P tolak 3P, so dapat 6P. Q tolak Q, hilang. 11 tolak dengan 8, dapat 3. Okay, so P sama dengan apa? 3 bahagi dengan 6, dapat 1 per 2. Okay, so macam mana nak dapatkan dia punya Q? Ambil salah satu. Katakan daripada, katakan kita ambil daripada nombor 1 So kita dapat 9 dalam kurungan 1 per 2 tambah Q sama dengan 11. So kita tahu Q sama dengan 11 tolak 9 per 2. Okay, so kita pun tekan kalkulator je lah. 11 tolak 9 per 2. Tak apa 22 tolak 9, 2, 13 per 2. Bukan point 2, 13 per 2. Okey, kemudian dia kata lakarkan graf garis lurus bagi persamaan tersebut. Okey,
Dia minta lukis lakarkan graf garis lurus. Macam mana kita nak lakarkan graf garis lurus? So, kita masukkan dalam persamaan. Y per X sama dengan P. P dia berapa P? 1/2 X. Q dia berapa? 13/2. Okay, so kalau kita lakarkan, sebab ini dah buat, yang dia buat ni Y per X 1/2 X tambah 3/2 ni, ini dah dalam bentuk linear. So awak tak boleh tukar dah. Awak tinggal lakarkan je. So kalau kita lakarkan, kita tahu yang ini akan jadi Y per X. Yang ini akan jadi X. Kalau kita, sebab dia suruh lakar je, jadi main bantai je lah lukis kan. Macam ni. Okay. So sini akan jadi apa? 13/2. Yang ini akan jadi apa? Kecerunan dia. Kecerunan dia sama dengan 1/2. Macam tu je lah. Okey ke? Okey, ni yang kita belajar. Ada nak tanya? Hairunisa, Eliani, Aina Syazwani, Miftah, Goh, Alisha, ada tak apa-apa masalah? Mau bertanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya nak minta siapa hari tu kan kita ada buat lukis graf kan? Semua orang dah siap ke graf tersebut? Saya ada suruh lukis graf. Saya nak graf nombor 4 lah. Graf nombor 4. Dah siap ke lukis? Siapa dah siap lukis? Tolong bagi tahu sikit kat sini. Siapa dah siap lukis? Eli dah siap lukis ke? Graf-graf yang hari tu masa mula-mula kita belajar tajuk ni kita lukis graf kan? Eli dah siap ke? Belum, Adik belum. Tak apalah. Berapa yang dah siap? Graf nombor berapa awak dah siap? Belum. Satu graf pun tak siap? Belum. Orang lain? Miftah ke, Goh ke? Saya siap bab 3. Graf nombor 3. Bukan bab 3. Bab 3. Kenapa awak buat bab 3? Saya suruh lukis graf. Cikgu bagi kertas tu saya buat semua. Awak dah lukis dah semua graf? Tak, bab 3 saya sudah buat. Saya nak lukis graf. Alisha? Belum cikgu. Ada tak satu graf? Saya nak at least satu je lah. Hari tu kita buat banyak kan. Saya suruh lukis graf, saya ajar satu-satu. Kalau tak siap semua pun tak apa. Saya nak at least satu graf yang dah lukis. Takkan satu graf pun langsung tak lukis. Miftah? Miftahul Anissa. Dah cikgu. Ada tak graf nombor berapa awak dah lukis? Nombor 4 tu lah. Okay, nombor 4. Awak tolong snap kejap, masukkan dalam grup. Saya nak paparkan kat semua orang ni. Nak ajar macam mana nak jawab soalan ni.
Okay, ni graf yang Miftah lukis Miftahul Anisa. Korang nampak ke? Cantik kalau kita resize. Okay. Okay, ini graf nombor 4 Graf nombor 4 untuk first kali soalan dia minta kita plot graf. Okay, lepas plot awak baca soalan tu dia kata cari pintasan Y dan kecerunan garis lurus tersebut. Okay, so macam mana kita nak cari pintasan? Okay, ni Miftah dah buat, kita cari pintasan. Okay, macam mana cari pintasan? Mula-mula sekali kita tengok kat sini ni. Kat sini kita tengok dia punya pintasan. Ni macam cikgu dah ajar ke? Awak dah jawab dah Miftah. Bagusnya. Okay, so soalan dia minta M dengan C. So kita pun cari M dengan C. Nak cari M, kita cari dia punya kecerunan. Biasanya kita akan ambil 2 titik. Okay, tapi saya nak galakkan awak ambil 2 titik macam ni. Awak nampak tak kat sini? Yang ni, dia punya garisan tu macam tak betul-betul kena kan dekat titik ni. So kita jangan ambil yang ni, kita ambil yang ni. Saya ambil highlighter warna kuning. Okay, saya akan pilih titik ni. Sebab apa? Titik ni dia betul-betul kena dekat garisan yang kita garis. Garis lurus yang kita garis tu. Okay, so yang kedua saya ambil titik paling jauh lepas tu kena. Saya tengok yang ni. Saya tengok ini ni Miftah dia dah tulis dah. Ini 30.108.5. Satu lagi kita ambil titik 5 dengan 18.5. Okey, awak saya nak awak ambil titik yang dah ada kat dalam jadual. Sebab dalam jadual ni, ini adalah nilai yang tepat. Kalau kita berpandukan apa kita lukis, katakan awak kata awak nak ambil daripada titik sini ataupun awak nak ambil daripada titik sini, memang boleh, cuma awak tak dapat betul-betul bacaan yang tepat. Sebab kita lukis guna tangan kan, tak betul-betul bukan guna komputer, jadi tak precise. Okay, oleh itu ambil nilai yang betul-betul tepat, iaitu titik yang mana awak nampak dia punya garisan best fit ni betul-betul lalu. Okay, jadi kita nampak titik yang pertama dengan titik yang terakhir. So kita pun buat dalam formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, kita pun kira kita dapat 3.6. Okay, seterusnya soalan minta kita cari dia punya ni pula, pintasan Y. So pintasan Y, awak kena pastikan garisan awak ni memang awak gariskan ke belakang dan awak nampak kat sini. Dia tak lalu ada kosong, dia ada satu titik kat sini. Okay, so pintasan Y kita iaitu kita punya C berapa? So daripada graf Miftah ni, saya nampak nilai di sini adalah 1. So saya punya pintasan Y adalah 1. Ataupun saya tulis C saya 1. Okay. Seterusnya, kita baca soalan. Tentukan persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Okay, dia minta garis dia punya persamaan. Persamaan kan kita akan buat Y sama dengan MX tambah C. So dalam kes ni, kita gunalah Y kita. Bila kita lukis, paksi Y kita tu apa? Okay, paksi Y kita memang Y. So kita guna huruf Y je lah. Kita punya kecerunan tadi kita kira berapa? 3.6. So kita tulis 3.6. Kita punya paksi X adalah X tambah dengan C kita adalah 1. So ini adalah jawapan awak untuk soalan C. Okey, seterusnya daripada graf cari nilai Y apabila X sama dengan 22. So kita pun tengok bila X sama dengan 22. Okey, sini X
X 21, sini 22. So bagus Miftah ni, dia buat garis-garis. Dia bawa naik atas. Okay, naik atas. Pergi sampai sini. Tengok dapat 30. 80. 30, 40, 50, 60, 70, 80. So dapat 80. Oleh itu nilai Y dia adalah 80. Okay, bagus. Okay, ini caranya Okay, bagus Miftah, makan penuh awak dapat. Okay, soalan nombor 5 dengan 6. 5 dengan 6 ni, awak memang kena lukis graf. Sebab tu hari tu saya ajar awak lukis graf dulu. Saya nak awak selesaikan graf dulu. Okay, tapi awak tak buat. So, buat macam mana? Tengok Okey. Cikgu nak kita tengok soalan nombor nombor 5 tu Sekejap, cikgu ambil ya. Okey. Ni soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 mula-mula sekali saya besarkan dulu. Soalan ni kata apa? Dia minta awak tukarkan persamaan Y sama dengan PX tambah X tambah Q tu kepada bentuk linear. Okey. So macam mana kita nak tukarkan kepada bentuk linear sini ni? Okey. So apa kita buat? Kita bahagikan semua ni dengan X. Okey, kalau awak tak tahu macam mana nak buat? Okey, awak tengok dia dah bagi kita hint dah. Sebab dia suruh plotkan Y per X dengan X. So ini bermakna ini paksi Y, ini akan jadi paksi X. So cara kita adalah kita bahagikan semua dengan X. So kita akan dapat Y tu per dengan X. PX tu awak perkan dengan X. Okay, PX tambah Q. Okay, so kalau ni bahagi X dengan X ni hilang. So dia akan jadi Y per X sama dengan PX tambah PQ. Okay, so ni akan jadi kita punya Y, sini akan jadi kita punya M, X ni akan jadi kita punya X, yang ini kita akan jadi C. So C kita adalah P darab Q. Okay. Jadi bila dia suruh lukis bla 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 bla, katakanlah awak lukis Okey, seterusnya soalan minta apa? Seterusnya dia kata daripada graf yang dilukis, dia suruh cari nilai P, kemudian dia suruh cari nilai Q. Nilai P dengan nilai Q. Okey. So macam mana nak dapatkan nilai P? Daripada yang kita daripada soalan A, bila kita dah tukarkan dalam bentuk linear, so kita boleh nampak bila kita compare, dia punya kecerunan nilai dia adalah M. Kecerunan adalah P. Okey, C dia adalah hasil darab P dengan Q. So cara kita, walaupun dalam soalan ni tak ada pun suruh cari M, tak ada pun suruh cari C. So kalau awak nampak tajuk ni, mesti lepas awak lukis graf, awak terus cari M dengan C. Okay, so awak tengok kat sini. Bila dah lukis, dapat bentuk macam ni Dapat bentuk macam ni.
So tanpa berfikir panjang, tanpa awak perlu apa nak buat lah, pening-pening tak tahu, tengok je. Okay, so mula-mula sekali saya cari dia punya M. Macam mana nak cari M? Saya pun tengok, oh titik ni betul-betul kena dengan titik sini betul-betul kena. Okay, so saya pun ambil titik tu. Apa titik tu? Ini titik ni adalah, saya kena baca daripada bawah. Okay, ataupun kita ambil daripada kita punya jadual. Tapi kat sini kita tak buat jadual kan, sebab kita lukis ni, sebab ni dah lukis siap-siap. Okay, so cara saya lah, saya ambil terus daripada graf lah. So graf yang ini adalah 1, 12. Titik ni 1, 12. Okay, titik yang satu lagi adalah 6. 6, 22. Okay, so cari dia punya kecerunan. 22 tolak 12 bahagi 6 tolak 1. So 22 tolak 12 dapat apa? 10 kan? Bahagi dengan 5. Dapat apa nilai? 2. Okay, so ni dia punya kecerunan 2. Kemudian kita cari dia punya C. C daripada graf kita dapat sama dengan 10. Okay, lepas awak dah dapat, awak terus boleh dapat jawab. Soalan tu minta nilai P kan? So kita tengok daripada comparison kita ni, P ni sama dengan kecerunan. So dalam kes ni kita dapat kecerunan dia adalah 2. Kemudian nak dapatkan C. C ni sama dengan P darab dengan Q. P dia 2 darab dengan Q. Sama dengan dia punya pintasan iaitu 10. Jadi Q sama dengan apa? Q sama dengan 5. Macam nilai P nak Q. Okey, dapat. Macam itulah dia. Okey, ada yang nak tengok graf? Saya bagi ni sikit. Macam ni dia punya graf. Okey. Ni senang buat kalau awak dah siap lukis. Tapi bila awak tak lukis, susah saya nak tunjuk. Sebab tu saya suruh awak lukis dulu. Okay. Soalan-soalan graf ni tolonglah lukis. Tolonglah buat. Jangan malas. Okay. Saya nak tunjuk soalan. Soalannya ada log lah. Log tak? Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni mula-mula sekali dia minta kita bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10x tambah 2 dengan log 10y. Log 10x tambah 2 dengan log 10y. Okey, so apa kita buat? Kita pun buatlah jadual yang baru. Log 10x tambah 2. X tambah 2 tu maksudnya apa? X ni adalah 1. So 1 tambah 2 dapat apa? 3. So kita tekan kalkulator log 10 3 ataupun log 3. Log 3.
log 3 pula. Log 10, 3. So tekan kalkulator log 3. Dapatlah 0.48, lepas tu 0.60, 0.70, 0.78, 0.85. Okey, lepas tu dia minta log 10y. Jadi kita masukkan nilai y kat sini 0.415. Kita dapat negatif ni lah. Okey, awak dah dapat ni. Tengok pula dia suruh plot. Plot apa? Log 10y melawan log 10x tambah 2 menggunakan skala 2 cm kepada 0.2 unit dan satu lagi 2 cm kepada 0.1 unit. Okay, so yang paksi y kita akan pakai 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. Okay, lepas tu yang paksi x ni kita akan pakai sifir 0.1, 0.2, 0.3, 0.1 punya sifir lah. Okay. Okey, seterusnya dia suruh lukis satu pinjaman terbaik. Macam biasa, lepas awak dah plot. Kalau awak perasan kat sini, dia plot. Okey, plot. Lepas tu dia pun sambungkan. Kalau awak perasan, bila dia plot, dia memang dapat bahagian bawah ni je. Atas ni tak ada pun plotting titik. Sebab tu kalau kita lukis, kita kena bagi ruang dekat atas ni. Walaupun dekat atas ni macam tak ada pun nilai negatif, kena bagi ruang. Sebab dalam tajuk ni, dia mesti lukis garisan ni lalu dekat paksi Y. Mesti lalu. Kalau tak lalu salah. Jadi sebab tu kena lukis besar. Okey, dah lukis besar macam ni dah dapat. Alright, soalan seterusnya dia minta dengan menggunakan graf, dia suruh cari nilai M dan N. M dengan N ni dapat kat mana? Okay. M dengan N dapat kat mana? Tahu ke M tu apa, N tu apa? Kita tak tahu. Okay, datang daripada persamaan kat atas tu. Dia kata Y sama dengan M per X tambah 2 kuasa N. Okay, kalau perasan log ni, graf ni graf log. So ini bermakna kita kena tambah log dekat depan kedua-dua, belah kiri dengan belah kanan kena tambah log. So dia akan jadi log 10y sama dengan log 10m. Sebabkan dia ni bahagi, so dia akan jadi tolak log 10x tambah 2. Kuasa n tu dah bawa ke depan, jadi sini. Okay, so kita dapat log 10y sama dengan negatif n log 10x tambah 2 tambah log 10m. Okay. Bila saya highlight, saya akan dapat ini paksi y. Okay. Ini adalah dia punya kecerunan. Ini adalah dia punya paksi x. Dan ini adalah dia punya c. Okay. Soalan minta M dengan N. M dengan N apa Okay. So kita pun tengok daripada graf kita ni. Daripada graf kita, tengok. So saya boleh baca dia punya C adalah 0.73. Okay. Dia punya kecerunan, saya pun ambil 2 titik. Okay. Kalau ikutkan sini jawapan dia kecerunan 5 bukan. Kecerunan dia 2.32. Dalam kecerunan ambil 2 titik. So saya nampak 2 titik yang kena titik yang pertama dengan titik yang kelima. So saya ambil data yang atas ni. Saya ambil data ni. Ni dengan ni. Okay, so Y2 tolak Y1. So saya ambil lah. Katakanlah sini Y. Ni Y2. Ini adalah Y yang pertama. Ini X yang kedua. Ini X yang pertama. Okay, saya pun masukkan dalam formula negatif 1.24 tolak negatif 0.38. Okay, bahagi dengan 0.85 tolak 0.48. Tekan kalkulator. Minta tolong seorang Khairunisa. Tolong kira sekejap guna kalkulator dapat apa.
Ada tak Khairul Nisa ni? Ada Ada apa-apa? cikgu dia nak tolak sekali semua terus boleh bahagi tu. Nak tolak satu-satu pun boleh. Tolak satu-satu dulu tu baru bahagi. Oh boleh kan? Tolak yang Saya atas. saya dapat negatif 2.32. Okey. Dapat negatif 2.32. Okey, so kita dah dapat kecerunan, kita dah dapat dia punya pintasan. Kalau kita buat dia punya persamaan, so kita pasangkan, kita dapat ni dia punya y, log 10y. Kecerunan dia daripada kiraan kita adalah 2.32 log 10x tambah 2. Kemudian dia punya c 0.73. Okay, so daripada sini kita boleh cari nilai m dengan nilai n. Macam mana kita nak cari nilai m dengan n? So awak tengok kat sini, kita compare. Dia punya n negatif n. Awak tengok sini. Ni negatif n. Ni negatif 2.32. So ini bermakna n ni sama dengan 2.32. Kemudian kita tengok log 10m. Log 10m ni adalah sama dengan dia punya c. C dia apa? 0.73. Okay, so bila kita jawab soalan ni, dia minta nilai m dengan n kan? So kita jawab negatif n sama dengan negatif 2.32. Kita nak n saja, jadi 2.32. Satu lagi log pula. Log 10m sama dengan 0.73. Kita nak m saja, jadi nombor asas yang dekat log ni akan jadi nombor asas yang besar ni 10. 0.73 akan jadi kuasa 0.73. Okay, awak tekan kalkulator 10 kuasa 0.73. Okay, kita akan dapat apa jawapan? Go, tolong tekan kalkulator go. 10 kuasa 0.73. 10 kuasa 10 kuasa berapa ah? 0.73. 0.03. 73. 1.183. Ya ke? 10 kuasa 0.073 kan? Bukan, 0.73. Dia tak ada 2 kosong, satu je kosong. 5.37. 5.37. Betul. Oh, 10. Dapat? Betul. M sama dengan 5.37. Macam itulah. Faham tak? Faham. So, secara kesimpulannya, ni cikgu nak buat kesimpulan dah. Lepas ni tak payah belajar tajuk ni dah. Okay. Tajuk ni tak suka lah. Apa dia? Tak suka tajuk ni. Untuk tajuk linear ni, apa yang kita dah belajar ialah mula-mula sekali daripada bukan linear, kita tukar kepada bentuk linear. Macam mana nak tukar? Y sama dengan mx tambah c. Okay. M tu apa? M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. Macam mana dapatkan kecerunan? Ada beberapa cara. Dia boleh buat Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ataupun kita boleh guna formula negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Ataupun kita boleh guna formula apa lagi ya? Formula itu je lah kot. Ada lagi ke? Pintasan Y2 tolak Y1. Oh ya, satu lagi formula yang ni. Yang apa kalau kita ada Y per A tambah X per B sama dengan 1. So dia punya kecerunan adalah automatik sini negatif A per dengan B. Sebab ini akan jadi pintasan Y, ini akan jadi pintasan
X. Okay. So ni adalah cara untuk dapatkan kecerunan. Kemudian kita kena tahu C. C tu apa? C tu adalah pintasan Y. Okay, ini semua dalam kertas 1. Kalau dalam kertas 2 macam mana soalan dia? Soalan dia macam yang cikgu suruh lukis graf ni. Okay, cara nak jawab soalan kertas 2 Kertas 2 untuk tajuk hukum linear. First kali awak kena buat apa? Kena bina jadual. Bina jadual ikut macam yang soalan tulis dia nak apa. Log melawan X ke ataupun Y per X ke 1 per Y ke 1 per X ke. Itu awak ikut je. Dia kata nak bina jadual, bina jadual. Yang kedua kita nak plotkan graf. Kalau dalam graf ada 4 markah biasanya. Maka yang pertama kita tengok paksi kita kena betul. Paksi X dengan paksi Y tu. Tengok paksi X dengan Y tu dia kata apa. Apa melawan apa. So kena betul paksi. Yang kedua kita kena betul skala. Ikut skala yang soalan bagi. Yang ketiga kita kena betul plotting lah. Titik-titik tu kena betul. Last sekali kita kena lukis garis best fit. Okay. Best fit tu dia mesti lalu paksi Y, kemudian dia mesti lurus guna pembaris. Tak boleh bengkok freehand tak boleh. Okay, so ada 4 markah. Lepas habis je awak bina graf, awak nak kena buat apa? Dah lukis graf tu nak buat apa? Okay, yang ketiga awak tak payah baca soalan dulu, awak terus buat. Cari dia punya kecerunan, kemudian awak cari dia punya C apa. Tulis dulu siap-siap. Lepas tu baru kita jawab soalan. Jawab soalan yang dia minta. Okay, soalan nak apa? Okay, so kalau soalan tu dia biasanya dia akan ada kaitan dengan nilai kecerunan dengan nilai C yang kita cari. Okay, ataupun soalan tu dia bagi nilai X apa, lepas tu suruh cari Y dia apa. Macam itulah. Okay, inilah keseluruhan hukum linear. Maka habislah kita belajar hukum linear hari ini. Settle. Do you have any problem? Do you have any question? Nak tidur. Nak tidur? Okey, cikgu pun nak tidur. Sangat penat daripada pagi cikgu mengajar. Ajar. Seronok. Oh, seronok seronok. Nanti lepas ni kita akan belajar bab 3. So, Go dah siap kan? So siap. Okey, dah siap. Kau tolong hantar dekat saya. Saya ada telegram cikgu, satu soalan. Bila awak telegram? Tadi ya. Baru? Okey. Nanti cikgu tengok soalan apa. Awak telegram dekat mana? Dekat dalam personal ke? Personal. Oh, personal. Okey. Nanti cikgu jawab soalan. Okey. Lepas ni bab 3. Jadi semua orang get ready lah. Lagi satu saya nak ingatkan. Saya dapat komplain daripada cikgu bahasa Inggeris awak. Siapa cikgu bahasa Inggeris awak? Datin Nur Syam. Dia kata korang malas buat nilam. Betul ke? Bukan malas buat. Tak ada masa buat. Ni cuti ni buat banyak-banyak sebab dia cakap kelas-kelas lain dah buat sampai berpuluh-puluh. Saya kan bagi kat korang, saya kata okey korang kena buat sebulan 20. Kan? Betul tak? Okey, so setakat ni hari tu ada 2